Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sudah sampai kepada tajuk yang terakhir, prinsip ke-20. Minggu lepas dan 2 minggu lepas kita telah bincang tajuk yang ke-19, prinsip ke-19. Jadi ini masuk ke prinsip yang ke-20, al-aslul 20, usul yang ke-20. La nukaffiru musliman aqarra bisyahadataini wa amila bimuqtadahuma wa adda al-fara'id bi ra'yin aw ma'siyatin illa in aqarra bi kalimatil kufr aw ankara ma'luman min ad-din bid-darurah aw kadzdzaba sarih al-Qur'an aw fassarahu ala wajhin la yahtamiluhu asalibul lughatil arabiyyah bihalin aw amalin aw amila amalan la yahtamilu ta'wilan ghairal kufr. Kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang mengucapkan 2 kalimah syahadah dan beramal dengan segala tuntutan keduanya. Itu tuntutan kedua kalimah syahadah, melaksanakan kefarduannya, melaksanakan segala kefarduan yang difardukan dalam agama dengan pandangan atau dengan maksiat, melainkan dia mengakui ataupun dia memperakukan sesuatu kalimah yang kufur. Aqarra ni buat perakuan, persaksian dengan suatu perkataan yang kufur, mengingkari perkara agama yang sedia diketahui secara daruri. Ataupun yang ketiga, dia mendustakan Al-Quran yang sudah sarih ataupun jelas maknanya. Yang keempat, dia menafsirkannya menurut gambaran yang tidak sealiran dengan tata bahasa Arab ataupun dengan kaedah nahwu bahasa Arab pada semua keadaan. Atau yang kelima, dia melakukan suatu amalan yang tidak dapat dianggapi atau tidak dapat ditakwilkan, tidak dapat ditafsirkan, melainkan ia adalah suatu amalan yang kufur. Tajuk yang ke-20 berhubung dengan al-haddul fasil bainal kufri wal iman, garis pemisah antara kufur dengan iman. Ini suatu tajuk yang sangat penting semenjak daripada zaman sahabat, setelah kemunculan golongan khawarij yang tidak berpihak dalam majlis tahkim, sama ada kepada pihak Ali pun tidak, kepada Muawiyah pun tidak. Golongan khawarij sudah membawa suatu fikrah yang sangat keras, mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengannya. Termasuklah orang-orang yang dilihat melakukan dosa yang besar. Ataupun di sisi ahli sunnah wal jamaah, tidak semudah itu untuk dijatuhkan hukuman kufur. Kalau kita melihat seseorang melakukan perbuatan yang membawa kekufuran, hukum kufur itu kepada perbuatan, belum kepada pembuatnya. Sebab untuk mensabitkan seseorang itu keluar daripada agama, dia ada syarat-syarat yang tertentu. Ataupun seseorang yang mengatakan dengan perkataannya perkara yang kufur, kita tidak boleh terus menghukum dia menjadi kafir. Kufur itu isim masdar, kafir merujuk pada pembuat yang telah melakukan kekufuran. Yang dihukum adalah perbuatan. Adapun orang yang buat perkara itu belum tentu dia menjadi kafir. Sehingga berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab membahaskan persoalan iman, kalau kamu melihat seorang saudara muslimmu melakukan perkara yang dilihat kekufuran, cubalah kamu menaruh sangkaan baik, sekiranya ada takwilan-takwilan yang boleh dibuat untuk tidak menghukum dia menjadi kafir, maka itu lebih baik. Walaupun sampai kepada 99 takwilan, kita tidak boleh terus menghukum dia kafir, sebab ini suatu isu yang sangat berat.
sabit dalam hadis yang sahih, la yarmi rajulan bil fisqi wala bil kufr illa irtaddat alaihi illa illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seorang lelaki menuduh lelaki yang lain sama ada dengan tuduhan fasik atau dengan kufur, menghukum orang ini jadi fasik, kufur, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduh, seandainya orang yang dituduh tidak begitu. Jadi nak tuduh tu dia kena ada bukti ataupun ada syarat yang cukup, tidak boleh main tuduh-tuduh begitu. Hukum mengkafirkan saudara muslim. Imam Hasan Al-Banna mempericikan persoalan at-takfir atau mengkafirkan saudara muslim yang mengucap dua kalimah syahadah iaitu yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana menghukum kafir seorang saudara muslim merupakan satu perbuatan yang sangat berbahaya, khatir jiddan, sangat bahaya. Malah boleh membuatkan si tertuduh berada pada keadaan yang tidak sepatutnya. Maka diberikan perinciannya, kita perlu menjelaskan bahawa hukum mengkafirkan saudara muslim yang mengucap dua kalimah syahadah dan beramal dengan segala tuntutan syahadah, maknanya beramal dengan segala perintah-perintah agama termasuk rukun Islam. Tuntutan syahadah ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Mereka tidak terlibat dengan syirik. Mereka tidak terlibat dengan syirik. Sekalipun mereka terlibat dengan syirik, kemungkinan mereka tak tahu. Mungkin mereka tak tahu. Kita tidak boleh terus hukum orang yang terlibat dengan perkara syirik menjadi musyrik. Syirik merujuk kepada perbuatan menyekutukan Allah. Tapi belum tentu orang yang buat itu menjadi musyrik, sebab boleh jadi dia tak tahu, boleh jadi dia keliru, boleh jadi dia silap dalam mentakwilkannya. Ada sesetengah perkara, sama ada syirik ataupun kufur, yang disebut oleh ulama sebagai kufrun duna kufrin, syirkun duna syirkin. Perkara kufur yang dianggap dosa besar tetapi pembuatnya tidaklah jatuh kepada kafir. Perbuatan syirik yang perbuatan itu syirik tetapi tidak semestinya orang yang melakukan menjadi musyrik. Contoh kufur yang tidak menjatuh kepada kafir, dalam hadis Nabi, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu perbuatan fasik, manakala membunuhnya, memeranginya sehingga matilah ia adalah perbuatan kufur. Seorang Islam bunuh orang Islam, selagi dia tidak beriktikad perbuatan bunuh itu halal, dia tahu perbuatan itu dosa, tapi dia bunuh, maka dia jatuh pada hukum fasik. Tapi hukum fasik yang dosanya sangat besar. Kufur di sini adalah kufur yang merujuk kepada dosa yang sangat besar, bukan mana orang yang bunuh orang terus jadi kafir. Selagi dia tidak menganggap perbuatan haram itu sebagai halal baginya. Dalam bab apa dia? Syirik. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, inna ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi mentera termasuk tangkal azimat, dan ilmu tiwalah ni ilmu macam kita kata ilmu pengasih, ilmu nak buat supaya orang jadi sayang nak kasih kepada kita hak buat dia, ilmu guna-guna, maka semua amalan itu adalah syirik. Termasuklah bersumpah dengan selain daripada nama Allah. Man kana halifan falyahlif billah. Sesiapa yang bersumpah adalah dia bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Sesiapa yang bersumpah selain daripada nama Allah, maka dia telah melakukan perkara syirik. Perbuatannya syirik, tetapi belum tentu orang yang buat tu jadi musyrik. Boleh jadi dia tak tahu, boleh jadi faktor dia jahil, kecuali setelah diberitahu dan dia faham, ataupun iqamatul hujjah alaihi, ditegakkan hujjah, tetapi dia degil masih dengan perkara yang salah, barulah boleh dijatuhkan hukum sama ada dia sudah menjadi kafir ataupun musyrik. Tapi secara terus kita nak hukum dalam keadaan kita tidak tahu kedudukan sebenar, tidak semudah itu. Baik, berikutnya sama ada tuntutan itu dalam bentuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga beriman dengan kitabnya,
kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya, beriman kepada para Rasul, malaikat, hari akhirat, qada dan qadar, yakni semua rukun-rukun iman, menunaikan segala kefarduan yang difardukan dalam agama, solat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak menafikan kewajipan zakat, dan lain-lain. Kan berlaku di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, golongan yang mengingkari kewajipan zakat dan tidak mahu bayar zakat. Lalu apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan keinginan untuk memerangi orang yang tidak mahu membayar zakat walaupun mereka menunaikan solat, Umar Al-Khattab mengatakan, adakah kamu mahu membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedangkan Nabi beritahu man qala la ilaha illallah asama minni dima'ahu wa amwalahu illa bihaqqil Islam. Sesiapa yang menyebut la ilaha illallah terpeliharalah daripadaku akan darah dan hartanya. Makna tidak boleh kita bunuh dia. Tapi jawab Abu Bakar kepada Umar, demi Allah, la uqatilanna, aku akan memerangi sesiapa yang man farraqa bainas salati waz zakah, sesiapa yang membezakan antara kefarduan salat dan zakat. Wallahi, demi Allah, lau mana'uni iqalan, kalaulah mereka menghalang, tidak mahu membayar kepadaku, walaupun hanya dalam bentuk harta yang seperti seutas tali, sikit ya, sebagaimana mereka pernah tunaikan zakat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan laqataltuhum ala man'ihim, aku akan memerangi mereka kerana mereka tidak mahu bayar zakat. Dalam konteks ini sebenarnya golongan yang tidak mahu bayar zakat sampai kepada peringkat engkar kefarduan zakat, sedangkan itu adalah termaktub dalam rukun Islam. Bukan sekadar tak bayar, tapi dah sampai kepada juhud ataupun engkar. Itu tak boleh lah. Sebab tu dalam bab masalah orang tidak semaya, khilaf yang masyhur, khilaf yang sangat masyhur, pendapat yang terkenal di tempat kita, orang yang meninggalkan solat dihukum sebagai, dipanggil kufur nikmat. Kufur nikmat. Ada kaul lain yang lebih syadid, lebih tegas, mengatakan orang yang meninggalkan solat sama ada dia meyakini kewajipan salat ataupun dia engkar kewajipan salat, kalau tak semaya dah dia dianggap kafir. Itu pendapat yang lebih syadid, lebih tegas. Ada kaul itu di kalangan ulama, ada masing-masing ada hujah untuk menyatakan besarnya kefarduan salat. Tapi basicnya dia punya asas, kalau seseorang itu engkar perkara yang fardu dalam keadaan dia sedar, dia tahu, sebab perkara ini disebut ma'lum minad din bid darurah, perkara yang sudah diketahui dalam agama secara daruri. Kalau seseorang tu berada dalam agama Islam, dia Muslim, kemudian dia kata, saya tak tahu pun solat itu wajib, ini sesuatu yang mustahil. Apabila dia masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia mesti tahu 5 perkara yang disebut rukun Islam. Selepas mengucap dua kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan haji ke Mekah bagi sesiapa yang mampu, dia mesti tahu. Kemudian dia buat alasan ni, saya tak tahu pun, suatu alasan yang tak boleh diterima, sebab dia sebut menjadi ma'lum minad din bid darurah, perkara yang diketahui dari agama secara daruri. Maka apabila seseorang melaksanakan semua ini, tidak seharusnya seorang Muslim menghukum orang yang buat perkara ini sebagai kafir. Demikian juga tidak wajar sesiapa pun mengkafirkannya sekiranya ia mengemukakan pendapat yang syaz, janggal. Syaz ni yang pelik, yang menyalahi pandangan kaum muslimin, atau melakukan beberapa perbuatan maksiat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah perkara furu' akidah, perkara cabang dalam perbahasan akidah. Ulama-ulama berbeza pendapat, ada beberapa perkara ulama berbeza pendapat. Kalau antara ahli sunnah dengan golongan Mu'tazilah, cukup banyak perbezaan dalam kes-kes yang tertentu dalam isu akidah. Tetapi ahli sunnah tidak segera menghukum golongan Mu'tazilah sebagai kafir. Ahli sunnah menyatakan mereka hanyalah ahlul bid'ah, mereka telah melakukan perkara bid'ah. Tapi bid'ah itu bukan bermakna terus menghukum kafir. Saya terkejut juga bila ada orang hantar satu video klip dalam YouTube, seorang tokoh agama, dia kata kita tidak boleh
mudah menghukum orang buat perkara bid'ah. Sebab kalau menghukum bid'ah bermakna menghukum kafir. Tak. Dia ni seorang tokoh agama. Sebab dia kata bila hukum bid'ah, setiap perkara bid'ah adalah sesatkan neraka. Ada kalau kita hukum orang buat perkara bid'ah bermakna kita menghukum dia ni kafir masuk neraka. Tak. Dua perkara berbeza. Bila kita semak perkara ini di kalangan ulama, termasuk dalam tulisan ulama kontemporari seperti Yusuf Qardawi, dia kata golongan ahlul bid'ah seperti golongan Mu'tazilah, golongan Jahmiyah, golongan Qadariyah, golongan Murji'ah yang telah wujud sebelum ini, termasuk golongan Khawarij, ahli sunnah wal jamaah tidak menghukum mereka kafir, menghukum mereka sebagai ahlul bid'ah. Bid'ah pada perbuatan mereka. Soal kafir itu dia ada perkiraan lain pula yang perlu kita cermat dan perlu kita tengok syarat-syaratnya. Tidak semudah itu. Sebab dia ada lagi kira bicara lepas tu. Bukannya bila hukum tu dia bila hukum ini dah jatuh bid'ah mana terus kafir. Tidak semestinya. Dia dua perkara yang berbeza. Sebab apabila seseorang dihukum kafir, kita tidak terbayang bahawa kafir itu kafir nikmat. Itu kafir yang disebut yukhrij 'anil millah, membawa seseorang terkeluar daripada agama. Tapi apabila dihukum bid'ah, bid'ah itu membawa kepada banyak tafsiran. Boleh jadi bid'ah yang dari sudut akidah, boleh jadi bid'ah dari sudut ibadah. Maka dia melibatkan dua situasi yang tidak sama. Perkara furu' akidah ni cukup banyak yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berbeza pendapat, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pada malam Isra dan Mi'raj? Ada di kalangan sahabat kata ya, Nabi melihatnya. Tapi ada setengah lain kata tidak melihatnya. Perbezaan itu berlaku, tapi tidaklah sampai kepada tuduh menuduh dengan kafir mengkafir. Tak ada. Itu perkara furu' akidah. Setengah ulama zaman terkemudian di kalangan generasi Al-Khalaf yang lebih kepada pendekatan banyak mentakwilkan nas-nas sifat sama ada pada Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah. Walaupun generasi As-Salaf hanya takwil beberapa yang tertentu sifat itu pun takwilan yang tidak membawa kepada sarful lafzi, memanikan lafaz, tapi takwilan dalam bentuk mentafsirkannya. Adapun yang melakukan takwilan itu tiada yang menghukumnya sebagai kufur kecuali telah melakukan perkara bid'ah dalam persoalan ilmu. Ini dua perkara kita kena bezakan. Kita jangan cepat sebab dia takwil itu cukup banyak, membawa kepada banyak takwilan. Isu heboh lah ni. Antara golongan yang mengatakan mereka ni ahli sunnah tapi sebenarnya membawa fikrah Jahmiyah. Generasi As-Salaf apabila timbul persoalan dia katanya di mana Allah, dia kata tak boleh tanya soalan tu. Sebenarnya soalan tu pernah Nabi tanya kepada seorang jariah. Ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan bahawasanya Allah Ta'ala di atas arasnya. Bukan mereka yang kata begitu, Allah Ta'ala yang kata begitu. Tetapi ia perlu difahami bukan bermakna Allah Ta'ala berhajat kepada tempat, dan bukan bermakna Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk jadi berjisim. Satu pihak yang lain memahami kata-kata ini membawa kepada maksud Allah Ta'ala berjisim. Dia kata kalau kamu kata begitu, itu kufur. Cepat-cepat nak tuduh kafir. Jangan berlaku gitu. Tidak ada seorang ulama salaf pun yang mengisbatkan sifat ulu bagi Allah bermaksud untuk mentamsilkan, menyamakan, mentashbihkan Allah dengan makhluk. Tidak ada pun. Tetapi golongan yang satu lagi terlalu terlanjur dorak dah terus menghukum. Jangan kata begitu, dia kata kata-kata begitu membawa kepada kufur. Dah, kalaulah itu membawa kepada kufur, maka tidak ada seorang pun ulama yang di kalangan generasi as-salaf yang mengisbatkan sifat ulu. Dan perincian tu cukup banyak kalau tengok dalam kita yang terawal, Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, apa dia lagi, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Al-Lalakai, apa dia lagi, dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Mana perbahasan tu ada di sisi ulama, dan orang yang tidak bersetuju dia tidak boleh segera menghukum pandangan itu sebagai kufur, dan orang yang beriktikad jatuh kafir tak boleh.
kita ni terlajak dakwah lalu sebab kita tidak cuma dalam persoalan ilmu, tidak berhati-hati. Kalau kita hanya mungkin hanya mengetahui satu dua pendapat, tidak mengambil kira pendapat lain dan terus mahu menghukum begitu dan begini, bermakna sudah lebih terlajak daripada lajunya. Dah terlajak lah. Mana terlajak ni, mana terlebih dari segi kelajuan. Sepatut laju setara ni dia pakai depan. Allahu Akbar. Itu yang kita sangat takuti. Kalau dulu mungkin 20-30 tahun lepas, dalam isu yang melibatkan soal tatbik syariah, melaksanakan hukum syariah, lalu dihukum orang yang tidak melaksanakan hukum hudud, hukum qisas, tak boleh tu kafir tu. Mudah sangat sebut kafir. Banyak perkara yang perlu kita teliti. Tidak semudah itu. Kedudukan di sisi Allah tu dia sahaja lebih tahu. Kita tak tahu. Kita hanya menghukum perbuatan tu, ya betul, salah. Tapi di sisi Allah sebagaimana kedudukan itu, dia lebih tahu. Supaya kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang disebut ifrat, keterlaluan. Manhaj ahli sunnah dia mengambil kaedah tawassut, pertengahan. Tidak tafrid, tidak ifrat. Tafrid ni tak cara lasem. Golongan Murji'ah dia mengatakan seseorang yang mengucap 2 kalimah syahadah dah Islam, cukup Islam, walaupun dia tidak beramal, tak semaya tak apa. Itu tafrid, itu tafrid, mana tidak melengkapkan syarat-syarat keislaman seseorang. Hak ifrat seperti khawarij, tengok je orang buat dosa terus hukum kafir tu, apa buat dosa. Tidak semudah itu dan tidak sepatutnya berlaku sebegitu. Baik, kita nak meluruskan sikap yang ifrat dan tafrid itu yang perlu kepada kefahaman dan ilmu. Ini kerana dengan pandangan yang syaz ini dan juga maksiat yang ia lakukan, dia masih lagi seorang mukmin dan muslim sekalipun ia dianggap sebagai ahli maksiat. Walaupun dia jenis suka minum arak, suka berjudi, kita tak tahu dalam hati dia adakah dia beriktikad bahawa perbuatan berjudi minum arak tu halal ke haram. Tak tahu. Kita menganggap dia ahli maksiat, tapi dia tidak jatuh kepada kafir, kecuali kalau dia secara terang-terangan mengatakan dia minum arak sebab bagi dia arak ni halal katanya. Lalu kita beritahu, adakah kamu tahu perbuatan minum arak ni haram? Dia kata ya, dia tahu, tapi bagi dia halal untuk dia. Itu tak boleh lah. Itu jelas bahawa dia telah melakukan satu perkara yang membawa kepada kekufuran dan dia menjadi kafir sebab dia mengaku bahawa dia tahu dan dia engkar. Apabila engkar satu perintah Allah dengan jelas dan engkar tahu, sedar, sebagaimana iblis engkar satu saja perintah Allah, sujud hormat kepada Adam. Apabila diperintahkan untuk sujud, maka semua malaikat di langit termasuk iblis juga menerima perintah itu. Malaikat sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis yang tidak mahu sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan dan dia takabur, dia bersikap membesarkan diri, menolak perintah Allah, maka jadilah dia golongan yang kafir. Allah Ta'ala sendiri yang isytiharkan iblis menjadi kafir. Kafirnya dia bukan kerana dia tidak yakin Allah sebagai Tuhan. Dia kafir bukan kerana dia mengsyirikkan Allah. Dia kafir kerana dia engkar satu perintah Allah dalam keadaan dia tahu dan dia sedar. Dia sedar dan dia tahu. Tapi orang yang buat perkara maksiat, sama ada dia berzina, dia minum dan sebagainya, kalau dia tahu, saya tidak fikir bahawa dia berniat untuk menghalalkan perbuatan haram, tapi semata-mata kerana ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu, maka dia buat perkara maksiat walaupun dia tahu perbuatan maksiat itu haram. Orang yang terus menerus dalam keadaan maksiat, maka dia jatuh pada hukum fasik, tapi dia tidak kafir. Walaupun fasik itu sendiri boleh membawa pada kekafiran. Orang kafir ni semua adalah fasik. Wal kafiruna wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang yang fasik, tempat masuk fasik di sini kafaru, orang yang kafir. Fasik dari segi akidah.
Adapun seseorang melakukan kefasikan dari sudut amalannya, maka perlu dilihat dari sudut keyakinannya, perlu dilihat dari segi ilmunya, kefahamannya, barulah boleh dihukum sama ada kefasikan itu membawa kepada kufur ataupun tidak. Namun ini bukan bermakna kita tidak menghukum saudara muslim sebagai kafir selagi mana, ini bukan bermakna kita beli ayat dia, bukan lagi, tidak lagi, rasa silap tu. Ini bermakna kita tidak boleh menghukum seorang muslim selagi mana ia mengakui kalimah syahadah dan melaksanakan kefarduan. Tak boleh hukum dia. Bahkan kita boleh menghukum saudara se-Islam sebagai kafir apabila melakukan perkara berikut. Ini bahawa ada perincian dia, A, B, C, berapa ni? 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia kata boleh nak hukum seseorang itu dah jatuh kepada kekufuran, kekafiran dengan beberapa sifat, ciri-ciri berikut. Yang pertama, orang itu berikrar dengan kalimah kufur dengan rela, dengan rela, dengan kehendak dia, tanpa paksaan, dan dia tidak hilang akal, mana dia dalam keadaan waras. Umpamanya ia mengatakan bahawa ia kufur, dia ingkar terhadap agama Allah, atau dengan apa jua kalimah yang membawa makna ini. Jumhur ulama berpendapat perkataan yang membawa kepada kufur seperti kemudian ada contoh 3 tu, A, B, C. Baik, sebelum kita lihat contoh dia, orang yang dipaksa, al-mukrah. Kalau al-makruh perkara yang dibenci, al-mukrah orang yang dipaksa. Dalam Islam tidak jatuh hukum bagi orang yang dipaksa. Tidak jatuh hukum. Sebab dia termasuk perkara yang diangkat catatan malaikat. Sesiapa yang dipaksa, dalam hadis Nabi, rufi'al qalam an thalathin, diangkat qalam daripada 3 perkara. Daripada anis sabi hatta yahtalim, daripada anak yang kecil sehingga dia sudah balik, anil majnun hatta yafiqa, daripada orang yang gila sehingga dia sembuh daripada gilanya. Satu lagi, anin naim, daripada orang yang tidur sehingga dia sedar daripada tidurnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, innallaha tajawaza li, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi pelepasan untuk umatku, amma hadatsat bihi anfusaha, apa yang disebut dalam dirinya, bukan sebut mulut ni, sebut dalam. Tak terletah dia hati gini-gini, kalau buat gini jadi kafir ke, sebut gini jadi kafir ke, dia duduk main gitu. Maka Allah Ta'ala memaafkan selagi malam ta'mal atau malam tatahaddas, selagi dia tidak buat benda duk terletah hati, aku buat gini jadi kafir ke, orang itu sendiri, selagi dia tidak buat dan selagi dia tidak sebut. Pernah ada di kalangan sahabat datang bertemu dengan Nabi, dia kata ada sesuatu yang bermain dalam hati kami yang kami bimbang, kalau sebut benda tu akan menyebabkan kami terkeluar daripada agama. Maka Nabi kata perkara itu kamu tidak perlu layan, kamu tidak perlu ikut sangat selagi kamu tidak buat dan kamu tidak sebut. Dalam satu ayat surah An-Nahlu, ayat 100 apa dah, man kafara billahi min ba'di imanihi, sesiapa yang engkar, yang kafir kepada Allah selepas dia beriman. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha, kecuali sesiapa yang dipaksa, menjadi kafir, dalam keadaan wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya masih tenang dengan keimanan. Dia dipaksa, maka dia mengaku dia kembali kepada agama jahiliah, contoh. Tapi dalam hati dia masih tetap beriman. Walakin, tetapi yang tidak boleh, man syaraha bil kufri sadran, sesiapa yang secara dengan lapang hati, dengan terbuka menerima kekufuran, fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim, maka ke atas mereka kemurkaan Allah dan juga bagi mereka azab yang besar. Ramai ulama tafsir menyebut ayat ini untuk dikaitkan dengan kisah yang berlaku pada Ammar bin Yasir.
Ammar bin Yasir dan keluarganya, Yasir serta ibunya Sumayyah, di antara sahabat Nabi yang terawal masuk Islam di Mekah, dan mereka 3 beranak ni telah diseksa sehingga mati syahid. Sumayyah, ibu kepada Yasir itu, adalah wanita yang pertama mati syahid dalam Islam. Mati syahid diseksa sebab tidak mahu kembali kepada agama jahiliah. Tetapi Ammar yang masih muda ni tidak tahan diseksa, akhirnya dia mengaku mulut dia bahawa dia kembali kepada agama jahiliah, dan katanya dia sanggup meninggalkan Islam. Adakah dia jatuh kafir? Tidak. Sebab bila Nabi tanya balik, kamu kenapa kamu buat begitu? Dia kata, sebab untuk melepaskan aku daripada siksaan. Bagaimana kamu rasakan hatimu? Dia kata, hati aku masih beriman. Aku sebut luar je untuk lepas daripada hukuman. Maka dia dianggap masih Muslim, sebab dia dipaksa. Jadi bila benda tu dipaksa, maka dia tidak akan berlaku. Hukum tu tidak berlaku. Sama juga dalam hukum fiqh. Kalau seseorang suami datang seorang lelaki, dia kata, aku nak binimu, tak pisah tekak, mu kena lafazkan talak. Tak jatuh, lafaz talak tidak jatuh, sebab benda tu dipaksa, bukan atas kehendak dia. Dia kalau benda tu tidak dibuat atas kehendak orang itu sendiri, dia tidak akan berlaku perkara itu. Cuma berlaku secara zahirnya, tapi secara hakiki di sisi hukum tidak berlaku, dipaksa begitu. Sama juga dipaksa untuk menjadi kafir. Kalau orang itu dipaksa hatinya, sebab dari segi hukum dia ada 2, hukum rukhsah, hukum azimah. Ada di kalangan sahabat yang membeli hukum azimah, mereka sanggup mati dibunuh dan tidak sanggup kembali kepada agama jahiliah walaupun mati syahid. Ini berlaku kepada Bilal bin Rabah. Tapi sebenarnya bila diseksa pun tidak sampai mati, tapi diseksa hebatlah. Berlaku kepada Suhaib bin Sinan, juga diseksa. Tapi mereka ni memilih azimah. Azimah ni tetap dengan hak asal dan tidak memilih kelonggaran untuk mengaku menjadi kafir, sebab bagi mereka mati dekat nak beriman tu lebih baik daripada mengaku mulut. Walaupun mengaku di luar, ya, dalam hati tu masih beriman. Baik, contohnya disebut sini, pertamanya, seseorang tu dikira kufur dengan kewujud. Seseorang tu dikira menjadi kafir kalau dia kufur, engkar dengan kewujudan Allah. Maknanya tidak meyakini kewujudan Allah, ataupun dia mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak selayaknya, seperti golongan Nasrani yang mengatakan Allah Ta'ala memiliki anak, sedangkan Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Maka menjadi kafirlah golongan Nasrani. Kenapa itu? Dia banyak anwa'. Kafir ni banyak anwa', banyak jenis, banyak bahagian. Orang kaum musyriki di Mekah menjadi kafir bukan kerana mereka menafikan ketuhanan Allah, tetapi kerana menyekutukan Allah pada sifat ketuhanannya. Maksudnya menyekutukan Allah dalam soal ibadah. Orang Nasrani pula menjadi kafir kerana mereka mengatakan Tuhan tu ada 3, jatuh kepada syirik. Kafir juga. Dia banyak cabang. Atau mereka menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama yang Allah Ta'ala tidak namakan pada dirinya dengan nama tersebut, atau tidak layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menuduh Nabi ini sebagai pendusta dengan apa yang baginda riwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan menuduh baginda mengada-ngadakan sendiri Al-Quran, atau mereka menuduh bahawa Quran itu bukan wahyu daripada Allah. Ini berlaku kepada kaum musyrikin di Mekah peringkat awal dakwah Nabi. Mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah sekarang ini golongan Nasara, golongan Yahudi. Selagi mereka tidak beriman dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengucap 2 kalimah syahadah, mengaku la ilaha illallah dan Muhammad itu Rasulullah, maka mereka hidup dalam keadaan kafir. Walaupun mereka mengaku mereka juga beriman kepada Allah. Kalau mereka mengaku beriman kepada Allah dan sebut dalam kitab mereka pun ada sebut nama Tuhan tu Allah, contohnya kalau mereka mendakwa begitu. Walaupun mereka beriman kepada Allah, katanya Allah Ta'ala menciptakan kita semua, Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk, mereka meyakini Allah dari segi sifat rububiyah, tapi dari segi uluhiyah mereka telah melakukan syirik yang melayakkan mereka jatuh kepada kekufuran.
Yang ketiga, kerana menghina Nabi dengan apa jua bentuk penghinaan, atau menghina agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit. Hina Nabi ni berat, hukum ni berat. Dalam kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, perbahasan berhubung dengan orang yang yang mencela, mencaci Nabi, termasuk mencela sahabat sebagainya. Dia kata seorang tu perlu dibunuh sekalipun dia sudah bertaubat, besarnya dosa. Dan ada perbahasan yang panjang lebar lah berhubung dengan isu ni, berhubung orang yang mencela Nabi SAW. Kita melihat golongan Syiah sendiri pun, golongan Syiah walaupun dia punya perkara bid'ah yang dibuat oleh Syiah ni sangat banyak, mereka hanya peringkat sab as-sahabah, hanya mencela sahabat. Dia tak berani nak cela Nabi. Tapi kalau peringkat ada yang mencela Nabi, mencaci, ini sangat kesalahan yang sangat besar dan sangat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana termasuk dalam ayat innal ladzina yu'zunallaha wa rasulahu, sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan rasulnya. Maknanya orang yang menentang Allah dengan sengaja dan melawan rasul sehingga rasul marah kepadanya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban 'azima, dalam surah Al-Ahzab. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan disediakan untuk mereka dengan azab yang besar. Kemudian yang kedua, engkar terhadap perkara yang diketahui dalam agama secara daruri. Engkar perkara yang ma'lum minad din bid darurah. Seperti contoh yang telah hamba sebut, zaman Khalifah Abu Bakar, dia memerangi golongan yang engkar kewajipan zakat, sebab diketahui zakat itu salah satu rukun Islam. Atau seseorang yang memiliki harta benda dan dia mampu untuk ke Mekah, untuk menunaikan haji, dia pun daftar dengan tabung haji ke mana-mana syarikat swasta, dah naik nama dia, tapi tak segi. Bukan tak ada duit, duit ada, badan pun sihat, tak segi. Sama ada tak segi itu sebab mungkin malah, mungkin faktor dunia, atau mungkin kerana dia mengingkari kefarduan haji. Ini perlu kepada perincian, perlu kepada semakan dengan teliti sebelum kita menjatuhkan. Tapi kalau dia mengingkari dengan menganggap bagi dia walaupun harta banyak, badan sihat, dah cukup syarat-syaratnya, kalau dia beriktikad bahawa haji itu tidak wajib, sedangkan haji itu salah satu rukun Islam, maka menjadi kafirlah ia. Ataupun sesuatu yang jelas hukum halal haramnya, mengubah hukum yang halal mengatakan haram, mengubah hukum yang jelas haram kata halal, juga membawa kepada kekufuran. Contoh yang diberikan oleh Al-Imam Nawawi ketika dia menjelaskan hadis dalam bab muamalah, bab orang yang menipu dalam jual beli. Dalam satu hadis di mana Nabi SAW membuat pemantauan di pasar Madinah. Pasar, kemudian pergi satu tempat, orang jual apa? Jual buah tamar. Nabi pun biasalah cek, tengok-tengok bahagian bawah tamar tu ada buah yang basah. Mana buah tamar ni dia, kalau buah tamar ni mungkin dia kering, kalau basah lembab, itu mungkin dia akan rosak dah. Kecuali kalau rotok tu lain, rotok tu buah tamar memang jenis pesedih, dia lembek itu. Jadi bila Nabi cek tengok bahagian bawah tu lembab basah, dia pun tanya, ya sahibat ta'am, wahai tuan punya makanan ni, kamu kan penjual, kenapa kamu buat begini? Buah tak molek ni apa pula tak bawah? Dia kata, oh, maaflah sebab asabat husama, malam tadi hujan, kena hujan, jadi saya pun tukarlah, buah molek tak datang, tak molek tak bawah. Makna perbuatan itu disengajakan untuk menipu pembeli. Sebab mungkin penjual ni bila dia ambil, dia pakai mungkin gaul, kau ambil buah dalam plastik, tiba-tiba balik. Jadi mungkin pembeli ni tak perasan dah. Mana penjual tu telah melakukan penipuan secara sengaja. Maka Nabi kata man ghasyana ataupun man ghasya, sesiapa yang menipu kita, sesiapa yang menipu sesama kaum muslimin, maka falaisa minna. Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ni dalam Sahih Muslim, dia kata sesiapa yang melakukan perbuatan menipu kerana dia beriktikad bahawa menipu tu halal,
termasuk menipu dan jua. Menipu tu halal, maka dia menjadi kafir. Kalau dia beriktikad, wujud suatu keyakinan bahawa tak salah aku menipu, orang lain ikut dia lah, tapi bagi aku menipu ni tak apa. Sebab perbuatan menipu dan jual beli adalah haram. Jadi dia beriktikad benda tu halal, bermakna dia telah menghalalkan satu perkara yang haram dalam keadaan dia sedar, dia tahu dan dia faham isu ni. Itu ingkar satu perkara yang maklum minad din. Contoh-contohnya seperti mengingkari segala kefarduan, yang telah kita sebut contohnya. Yang kedua, mengingkari Al-Quran secara keseluruhan atau sebahagian. Ingkar sikit saja daripada ayat Quran yang sudah diketahui, sebab Al-Quran ni tidak boleh ditolak sedikit pun, sebab Quran ni adalah sahih dan periwayatannya adalah mutawatir, sudah diterima secara ijma' kaum muslimin. Kecuali hadis. Hadis ni ada bahagian-bahagian. Ulama kata ni hadis yang sahih berdasarkan kajian ulama yang khusus dalam bidang ilmu hadis dan periwayatannya. Ada ulama yang kata hadis ni hasan tahapnya, ada kata ulama ni lemah. Adapun hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, maka tidak wajib berpegang dengannya dan tidak menjadi kesalahan kita mengingkarinya, sebab dia tidak sabit daripada Nabi SAW. Itu hadis palsu. Ataupun seseorang mengingkari sunnah Nabi yang sahih, dia ingkar. Kalau seseorang tak tahu, lain cerita. Kalau dia tahu dan dia ingkar, padahal sunnah itu satu sunnah yang sahihah. Ataupun dia istihza. Istihza mana dia mempermainkan, mempersendakan akan sunnah Nabi. Itu pun tak boleh juga. Ada setengah orang itu dia awak main-main. Contohnya, kalau kita orang yang mungkin ada taruh simpan janggut atas dia lah, sejauh mana. Sebab tidak sama kalau kita orang Melayu ni jaga. Kalau biasa, kalau orang sebelah-sebelah negara Arab yang mungkin dia punya bentuk metabolisme badannya lain, hormonnya lain, mungkin lebih-lebih lebak lagi, maka ada dalam hadis Nabi untuk iful liha, Nabi suruh taruh janggut. Lalu ada orang kata, tahu gapo ke, ada janggut secepuk janggut kambing katanya. Dia buat istihza. Kalau dia mau tak si tahu janggut, itu cerita lain. Tapi kalau istihza, satu perintah yang ada dalam hadis Nabi, itu tak boleh. Apa sahaja perkara agama tidak boleh kita istihza, buat main-main. Ada perintah Nabi supaya kita tidak boleh isbal, tidak boleh melabuhkan kain lebih daripada 2 buku lali. Ulama berbeza pendapat sama ada isbal ni jatuh hukum haram atau hukum makruh. Kita pun tengok orang tu akak-akak Allah, dia mau dia nak pergi cedeng ke? Cedeng nak kita tanah sawah. Kosak dia nak istihza. Dia kata dak amu lagi masjid, apa tinggi dah kain ikut dia. Asalkan jangan lebih pada atas pada lutut, sudah ikut dia. Itu terpulang pada masing-masing. Cuma ni tak boleh bawah daripada buku lali, sama ada jatuh pada hukum makruh, hukum haram. Sebab ma asfala minal ka'baini minal izar, apa sahaja yang berada pada bawah buku lali daripada kain yang dipakai, fa finnar, maka berada dalam neraka. Lebih-lebih lagi kalau seseorang itu berbuat begitu kerana khuyala ni rasa besar diri, sombong. Kecuali pengecualian diberi pada kes-kes yang tertentu. Pernah berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia terpaksa pelabuh kain dia, Nabi memberi rukhsah sebab mungkin dia ada satu sebab yang tertentu. Itu dipanggil hukum pengecualian lain. Seperti berlaku kepada ada 2 orang sahabat, Abdurrahman bin Auf dengan siapa, dia memakai kain sutra dengan sebab dia ada penyakit kulit. Sebab sebenarnya orang lelaki tidak boleh pakai sutra dan tidak boleh pakai emas, itu untuk orang perempuan sahaja. Tapi diberi pengecualian, maka hukum itu hak asalnya tak boleh, tapi untuk sementara waktu lah. Tapi kalau seseorang itu tidak termasuk orang yang diberi kebenaran dalam hukum yang sebenarnya tak boleh, kemudian dia istihza, dia mempermainkannya, mempersendakannya, dan akan dia sedar, itu yang bahaya. Mengingkari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya, seperti ingkar terhadap pengharaman zina, arak, ini telah disebut contohnya, ataupun mengingkari haramnya makan riba. Mungkin ada setengah orang itu dia kata riba ni untuk zaman dulu, sampai sekarang kalau kita nak maju ekonomi,
hukum haram riba ni tak boleh diguna pakai katanya. Ni hak tu bahaya tu. Kita pernah dengar, sebelum ni ada setengah pihak dia kata kalau dilaksanakan hukum hudud, pencuri dipotong tangan, habislah dia kata. Rakyat Malaysia ni habislah, cacat habislah, jadi OKU habis, tak ada tangan sebelah. Orang yang berkata begitu, kata-kata tu kufur. Tapi kita nak hukum dia jadi kafir, tak boleh lagi, kena cek dulu, tengok dulu dia berkata dalam keadaan dia jahil ke dia alim, dia khabar ke dia tak khabar, dia tahu ke tak. Setelah dia beritahu dan dia tahu tapi dia masih nak kekal dengan dia punya pandangan itu, itu baru kita boleh hukum dia. Tidak boleh terus kita menghukum perbuatan seseorang itu dengan kesalahan dia buat, kecuali perlu ditahan situasi dia, sama ada dia sedar ataupun tidak. Memang kata-kata itu kufur sebab dia telah mempermainkan hukum Allah dengan mengatakan kalau buat begini jadi begini. Tapi kedudukan sebenar, sama ada dia jatuh kepada kafir ataupun tidak, perlu kepada perincian. Yang ketiga, mendustakan apa yang nyata daripada Quran. Sesiapa yang mendustakan sedikit sahaja apa yang dinyatakan oleh Quran secara nyata dan terang, tanpa takwil lagi, lebih-lebih lagi jika ia mendustakan Quran secara keseluruhan. Umpamanya, contoh dia bagi, bahawa Allah Ta'ala mengasihi orang yang melakukan kebaikan, Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang membazir, Allah menjanjikan kemenangan orang mukmin, dan Allah akan mengazab orang yang kafir pada hari kiamat. Tetapi fakta-fakta yang benar ni didustakan oleh si hamba Allah ni, maka dia menjadi kafir dengan perbuatan dia, kerana dia mendustakan apa yang sabit benarnya dalam nas Quran. Yang keempat, dia mentafsirkan Al-Quran atau sebahagian dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan gaya bahasa Arab, pada segenap tepi, pada segenap segi, kerana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang mempunyai kaedah, usul dan gayanya yang pelbagai. Sesiapa yang menyalahi perkara ini kemudian mentafsirkan Al-Quran dan sebahagian dengan tafsiran yang selain daripada bahasa Arab, maka ia telah melakukan perbuatan yang boleh disifatkan kufur. Kalau dia sedar, dia tahu akan perbuatan salah itu, maka dia menjadi kafir. Sebab tu Quran tidak boleh seseorang itu nak tafsir dengan ikut sedap rasa dia gitu, tak boleh. Man qala bil Quran bi ra'yihi, sesiapa yang mengatakan tentang Quran dengan pandangannya, pandangan yang tidak ada asas ilmu, tak ada ilmu yang melainkan dia tafsir, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, naklah dia bersedia dengan tempat duduknya dalam neraka. Tidak boleh untuk mudah kita mentafsirkan ayat tu begini dan begini. Tapi kalau kaji dalam ulumul Quran, ada golongan yang tafsir Quran ni dengan tafsiran yang salah. Golongan yang paling banyak melakukan begitu adalah golongan Syiah. Dalam satu kaedah disebut tafsir batiniyah. Ini cukup bahaya. Dalam surah Baqarah tu, golongan Syiah mengatakan ayat apabila Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa untuk sembelih lembu, dan Nabi Musa beritahu Bani Israel, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu sembelih lembu. Golongan Syiah kata lembu ni Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Dia boleh kita tafsir gitu. Berarti kita tengok setengah negara-negara Syiah yang sangat ekstrim, budak-budak perempuan kecil, bila dia ketahui budak tu nama Aisyah binti Abu Bakar, dia ambil disembelih budak tu. Sial budak tu. Budak comel disembelih sebab tak adil. Kerana tafsiran yang sangat menyesatkan, tak ada peri kemanusiaan. Padahal orang yang buat tu, kalau anak dia disembelih begitu mana? Semata-mata kerana nama Aisyah. Sebab dalam tafsir golongan Syiah, dia beranggapan ayat tu maksud lembu tu Aisyah. Ini adalah suatu tafsiran yang sangat sesak dan menyesatkan, dan sesiapa yang berbuat gitu secara sengaja sehingga mengubah asal maksud dalam Quran, maka dia telah melakukan perbuatan kufur. Sebab tu para ulama sangat cermat. Kalau tidak tahu, mereka akan kata tidak tahu itu lebih baik. Lebih-lebih lagi kalau bertemu dengan ayat yang disebut mutasyabih, ayat yang sama-sama tak jelas maksud dia. Allahu nazzal ahsanal hadisi kitaban, Allah Ta'ala yang menurunkan Quran yang merupakan sebaik-baik bahasa, sebaik-baik cerita dan perkhabaran yang disampaikan,
Al-Quran ini adalah kitaban mutasyabihan. Ayat yang ada yang terdapat padanya ayat yang mutasyabih, ayat yang sama-sama. Allahu nazzal ahsanal hadis kitaban mutasyabihan. Dalam satu ayat lain disebut Quran itu ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang jelas terang dan ada ayat yang tidak jelas. Hak tidak jelas, kebanyakan ulama mengambil sikap warak dan mereka tidak berani mentafsirkannya. Termasuklah huruf muqatta'ah di awal surah. Alif lam mim, yasin, kaf ya ain sad, alif lam ra. Jumhur ulama tafsir sebut Allahu a'lamu bi muradihi, Allah terlebih tahu dengan kehendaknya. Mereka tidak berani nak mentafsirkannya sebab takut tafsir tak kena, tafsir tak betul, jadi berdosa lah. Kemudian yang kelima, akhir sekali melakukan perbuatan yang pasti kufur, pasti membawa kepada kekufuran. Contohnya membawa salib. Seseorang, salib ni maknanya tu cross yang dipakai oleh orang Kristian. Biasanya ada setengah tu dah ke gantung tekak dia. Salib, tapi bukan tujuan untuk tipu helah peperangan. Kalau tipu helah lain cerita. Kecuali kalau itu dipaksa. Dia dipaksa, mungkin dia berada dalam negara yang ramai golongan Kristian, ataupun di sebuah kampung yang tidak ramai orang Islam tapi ramai Kristian. Ini berlaku di Sabah, di Sarawak berlaku. Kita dapat tahu ada setengah itu dipaksa datang membalik Kristian, orang kampung itu dipaksa. Dakwah-dakwah ada setengah itu mungkin dipaksa. Jadi yang dipaksa ni tidak termasuk hukum tu. Cuma kita tak tahu dia dipaksa ataupun tidak. Yang kedua, sujud kepada berhala atau patung dengan rela hati dan tidak hilang fikirannya, ataupun perbuatan-perbuatan yang hampir menyerupai dengannya. Kalau tidak sujud pun rokok ataupun hampir. Hampir ni seperti yang pernah ditimbulkan sebelum ini, isu bertafakur di depan tugu peringatan pada hari disebut Hari Pahlawan, hari mengingati jasa askar-askar yang berjuang menentang golongan penjajah zaman sebelum merdeka dulu. Maka adalah monumen, kan di dekat bangunan parlimen ada monumen tugu peringatan. Pada hari tertentu dibuat tafakur, berhenti sebentar. Mereka tidak sujud, tidak rokok, cuma bertafakur. Tapi perbuatan itu sebenarnya ada unsur-unsur kesyirikan sebab adanya patung peringatan itu sendiri. Ia sesuatu yang sebenarnya tidak dibenarkan di sisi agama sebab tidak ada maslahah, tidak ada keperluan. Tapi orang yang buat, tak boleh kita nak hukum terus, tak boleh. Tidak boleh sebab dia ada takwil lain. Tapi hak ni kalau jelas tidak ada takwilat, maka jatuh kepada hukum kufur. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saya mencadangkan kepada tuan-tuan, ada satu buku ditulis Dr. Muhammad Naim Yassin, Iman, Rukunnya, Hakikatnya dan Perkara yang Membatalkan Iman. Ada satu tajuk dia bahas di sini berhubung dengan mata yasirul mu'min kafiran, bila seorang mukmin itu menjadi kafir. Sama ada di engkar di segi tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Banyak perkara disebut sini, dan buku ni telah diterjemah dalam bahasa Melayu oleh seorang tokoh ulama di Thailand nama Ustaz Abdul Rahman. Ada telah diterbitkan. Carilah kedai buku Iman, Rukunnya, Hakikatnya dan Perkara yang Membatalkannya. Penulis asalnya Dr. Muhammad Naim Yassin, untuk kita lihat contoh-contoh di mana seseorang kalau dia melakukan maka jatuh kepada kekufuran, dan syarat-syaratnya, perincian itu lebih banyak ada di sini, ya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Mahkamah yang orang itu minta agama, tapi mahkamah tak dulu. Lepas tu kalau dia mati, dia mana tu? Hukum mana? Yang mahkamah tidak lulus kalau seseorang Islam yang memohon untuk keluar Islam, na'udzubillah min zalik, kita boleh dengar itu gejala riddah murtad. Walaupun mahkamah tidak luluskan, tapi dari segi hukum kalau dia dah jelas buat perkara yang kufur, itu tak lulus dari segi hukum dunia. Itu hukum dunia. Tapi dari segi hukum syarak itu dia dah jatuh kepada kekufuran. Itu hukum dunia.
Baik, sesiapa yang mengetahui dia telah jatuh kepada kekufuran, dia tidak boleh dikebumikan bersama dengan orang Islam, tak boleh. Kalau sudah diketahui. Tapi kalau tak tahu, mungkin kes dia menjadi kafir tu orang tak tahu. Mungkin tidak dihebohkan, tak geger lah, tak geger, orang tak tahu. Bila tak tahu, kakak tak tahu, dikebumikan dalam tu, itu dimaafkan sebab tak tahu. Tapi kalau tahu dia tu dah keluar dari Islam, dia putus lama tak solat, cuma dari segi undang-undang dunia, mahkamah tidak meluluskan permohonan dia untuk bertukar agama. Itu hukum dari segi prosedur dunia, undang-undang dunia. Tapi dari segi hukum agama, dia dikira kufur, dah tak ada dah, dan dia perlu diletakkan jauh daripada perkuburan umat Islam. Sebab hukum dunia hanya dilihat secara zahir. Dalam kes di mana seorang yang kafir masuk Islam, dia masuk Islam tapi tidak menghebohkan keislamannya, orang tak tahu dia masuk Islam. Lepas tu bila meninggal, ni banyak berlaku kes di mana berebut mayat. Hak ni kata dia masuk Islam dah gini-gini, keluarga dia kata dak, dia tidak Islam. Jadi berlakulah, bila orang ni mati, berlakulah kes di mana berebut mayat si mati. Antara kawan-kawan yang tahu dia dah Islam, antara ahli keluarga asal dia mengatakan dia belum Islam. Sebenarnya dari segi prosedurnya, walaupun dia dah Islam, pada hakikatnya kalau dikubur orang kafir, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab bukan dikira pada jasadnya, dikira pada akidah dalam perut dia. Dalilnya ialah semasa meninggalnya Raja Najasyi di Habsyah, tidak semua yang tahu dia tu Islam, sebab kecuali Nabi tahu di Madinah. Dia menyembunyikan. Ahli sejarah mengatakan, kata Ibnu Sa'ad dan kita At-Tabaqat, An-Najasyi menyembunyikan keislamannya, sehingga tidak ada orang yang menguruskan jenazah ikut cara Islam, dan Nabi pun buat salat ghaib di Madinah. Bila dia kata, pada hari ini telah meninggal saudara kamu Ashamah bin Bahar, nama asal kepada Raja Najasyi itu Ashamah bin Bahar. Nabi buat salat ghaib. Kemungkinan kita mengatakan dia ni sebagai Raja Habsyah, pembesar-pembesar dia tak tahu dia ni Islam, mengkebumikan jenazah dia di kubur Kristian. Tapi tak ada pula arahan daripada Nabi kata, lepas ni kamu gilah ke Habsyah, kamu korek kubur dia, pindah tempat lain. Tak ada. Sebab yang dia ambil kira adalah akidahnya. Kalau sekiranya berlaku dalam kes tak diketahui secara jelas. Ya. Bagaimana kes orang yang dia dapat menerima sesuatu daripada ketetapan Allah, perintah Allah, tapi dia tidak menolak, dan nanti dia jadi satu. Contohnya poligami. Berperkara ya. Dibolehkan dari begini jadi terima, tapi tidak menafikan perintah. Itu pun bahaya juga tu. Kalau tak boleh terima, dia kena tanya tak boleh terima sebab dia takuti telah membawa kepada ittiba'ul hawa, tidak ittiba'u asy-syar'i, tidak ikut hukum syarak tapi ikut hawa nafsu. Sebab ikut hawa nafsu dalam agama ni dia membawa kepada membawa kepada bid'ah, tapi kalau ikut hawa nafsu dalam urusan dunia membawa kepada maksiat. Kalau seseorang tak boleh terima dengan sebab apa? Sebab dia benci, wanita yang benci kepada poligami, tidak suka. Kalau mungkin alasan kalau tidak suka sebab dia kata kebanyakan lelaki yang berpoligami tidak berlaku adil atas faktor tu. Tapi bukan semua. Bukan semua. Tapi kalau dia benci atas mata-mata hukum poligami tu, sebab dia kata hukum poligami ni begini. Hak tu kita bimbang tu jatuh kepada kufur, bimbang. Sebab bila ada sifat al-kurhu, benci, dalam surah Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, yang demikian itu kerana mereka benci hukum yang Allah Ta'ala turunkan dalam Quran, dan hukum poligami salah satu hukum yang ada dalam Quran. Maka Allah Ta'ala ahbatallahu a'mal, Allah Ta'ala hapuskan amal mereka. Ulama mengatakan benci kepada hukum Allah membawa kepada kufur, dan orang itu jadi kafir kalau dia sedar. Bukti jatuh kepada kafir sebab terhapus semua amalan dia.
Sebab tu kalau timbul perasaan apa-apa, kita kena istighfar cepat-cepat. Istighfar cepat-cepat supaya kita tidak ada perasaan benci, menyampah, meluak dengan mana-mana hukum yang Allah Ta'ala telah tentukan. Walaupun hukum tu tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Mungkin setengah tu nak marah, dia kata mula raja pergi masjid sama kita, kata tak boleh lah masjid lah sembahyang berjemaah. Dia kata aku tak suka tengok orang masjid. Tu bahaya. Aku tak suka orang masjid. Dia benci tengok orang masjid. Kebencian dia tu kemungkinan membawa kepada kufur. Sebab zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Mereka jadi begitu sebab mereka benci dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam kitabnya, dalam ajaran agama ni. Maka fa'ahbata amalahum, dihapuskan amalan mereka. Cuma kita nak jatuhkan hukum bagi orang yang tidak benci mana-mana hukum tu sejauh mana, kita tidak tahu tahap kebencian dia tu sejauh mana. Kalau siapa kepada perekat, dia menuduh Tuhan tu tidak adil apa sebagainya, tu siapa perekat lebih kronik lagi lah. Itu lebih kritikal lagi lah. Itu contohlah, banyak lagi hal-hal lain. Ataupun seseorang yang tidak suka dengan kaedah pembahagian harta pusaka, kena kebahagiaan dia boleh 1/3, as-sulus, ada 1/3, atau boleh jadi 1/6. Ibu bapa yang kematian anak dia, seseorang yang mati dia, kemudian adalah bahagian tertentu si ibu bapa dalam surah An-Nisa tu, ibu bapa ni dapat as-sulus dengan syarat tertentu, dengan waris. Kemudian ada ibu bapa kata, aku daripada kecil lagi jaga anak ni, boleh 1/6 je. Kita kata 1/6, kau 1/3, 1/2 ni bukan hukum ulama buat, ni hukum yang Allah Ta'ala tentukan. Nampak? Macam dia protes. Aku boleh 1/6, daripada kecil aku jaga dia. Tak, sama ada dia suka atau tidak, aku kena terima. Kita bimbang protes ni membawa kepada rasa benci kepada hukum. Sebab benci tu membawa kepada satu petunjuk yang sangat bahaya. Ada juga wanita-wanita yang kita lihat bertudung, dia pakai tudung, tapi buat pakai tu sebab terpaksa je. Dalam hati ni, kalau tak ada orang aku nak cabut ni. Tu masalah panah lah, tidak boleh nak bergaya lah apa. No. Tapi sebab malu muka kau sayang-sayang, kerja dia pakailah tudung. Maka dia pakai tudung tu segala melepaskan dosa, tutup, mendedahkan aurat, tapi dia tetap dikira berdosa. Bahkan mungkin kalau dia benci kepada hukum tu, sebab dia hanya terima secara terpaksa, tidak diterima. Sebab hukum tu dia mesti secara redha, dia akur. Sebab Islam tu sendiri maknanya al-inqiyad, al-istislam, al-khudu', akur, tunduk, patuh dengan redha dan rela, bukan terpaksa. Ada kita tengok saudara kita mari masjid semaya, tapi dalam hati ni, kalau aku duduk negara barat aku tak semaya dah. Mana sebenarnya dia tidak redha ataupun dia protes, sebenarnya dia tidak mahu solat, maka jadilah dia orang munafik. Sebab tu munafik dari segi akidah sebenarnya kafir. Sebab apa? Sebab benci. Dalam hadis sahih Muslim bila Nabi sebut bab golongan Ansar, ayatul iman hubbul Ansar. Tanda iman ialah kasih kepada golongan Ansar. Golongan Ansar ni golongan penduduk Madinah yang menolong orang Muhajirin. Manakala ayatul munafik, tanda orang munafik ialah bughdul Ansar, benci. Bughdu, marah. Bughdu ni marah dengan sifat dalam hati. Dia lain dengan ghadab. Ghadab ni dizahirkan, bughdu ni sifat dalam hati nak marah tapi tak tunjuk je. Nampak dia mari semaya tapi dalam hati ni benci apa susah ni semaya, nak marah kepada Tuhan, tapi cuma tak tunjuk luar ke orang. Tapi Allah Ta'ala tahu sama ada orang tu redha, benci, suka dan sebagainya terhadap hukum Tuhan tahu. Jadi perkiraan di sisi Allah, maka Allah Ta'ala saja yang menguruskannya. Ataupun perkiraan di sisi kita hanya hukum secara zahir. Jadi kita kena nasihat kepada sesiapa yang dia tidak setuju dengan mana-mana hukum Allah atas sebab apa. Jangan sampai kepada keterlaluan ataupun buat tiru. Kena pergi kepada sifat redha. Kembali kepada hal soalan tadi, kalau seseorang wanita tidak setuju dengan poligami atau alasan tak berlaku adil, maka perlu diletakkan kepada orang yang tidak berlaku adil, bukan kepada hukum itu sendiri.
bukan kepada hukum itu sendiri. Tidak, situasinya sangat bahaya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.